Kejap. Alah, dia dah record dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan ulang balik bab tingkatan 4 iaitu tajuk berkaitan dengan sistem pengangkutan. Okey, mungkin dalam pukul 12 juga akan stop sebab cikgu nak ajar kamu tentang apps yang baru. Okey, topik ni memang luas. Banyak soalan akan keluar dari topik ini. Okey, yang pertama, cikgu rasa cikgu lajulah yang mana cikgu mengajar yang mudah-mudah. Contohnya perkembangan pengangkutan. Seperti mana kamu tahu, kita ada 3 peringkat pengangkutan, iaitu permulaan, okey, kita menggunakan tenaga sepenuhnya. Kemudian kita menggunakan tenaga tapi dibantu oleh mesin. Dan peringkat yang ketiga, kita menggunakan mesin. Okey, ini 3 peringkat pengangkutan. Okey, macam biasa, peringkat permulaan kita menggunakan tenaga, kita menggunakan haiwan, okey, kita menggunakan semua alam semula jadi. Ini contohnya ni pada peringkat permulaan. Okey, kemudian pada peringkat mesin mudah kita dah menggunakan haiwan untuk membantu menggerakkan mesin mudah. Contohnya kita menggunakan roda. Okey, kemudian yang sekarang ni kita menggunakan enjin dan motor. Dan terbaru dekat China, kereta api laju dia boleh gerak selaju 600 km sejam. Okey, maksud dia boleh pergi balik KL dalam masa 30 minit, 20 minit boleh sampai KL. Okey, punya lajunya kenderaan dia orang. Alright, pengkelasan juga rasa ni pun tak ada masalah. Okey, kita ada pengangkutan darat. Kalau keluar soalan ni memang senang sangatlah. Okey, kemudian kita ada pengangkutan air. Okey, kita ada tujuan dia untuk rekreasi, logistik, sukan. Okay, ni cikgu laju sebab benda ni mudah-mudah ni cikgu rasa cikgu tak akan ajar detail sebab benda ni tak penting. Kalau cikgu buat soalan pun mungkin kamu boleh jawab dengan mudah. Kemudian kita ada pengangkutan udara. Okey, kemudian perbezaan kendilan asas enjin pembakaran dalaman. Okey, ni adalah tajuk. Okey, tajuk ni cikgu stop juga akan terangkan. Okey, pertama tentang enjin. Okey, bila sebut enjin, okey, kalau melihat sini, enjin pembakaran dalam bermaksud pembakaran bahan api yang berlaku dalam silinder enjin itu sendiri. Okey, dalam tajuk asas kelestarian, enjin pembakaran dalam dia akan mencemarkan alam sekitar kerana berlakunya pembakaran petrol dan juga diesel ataupun gas asli yang menyebabkan pembebasan gas karbon dioksida. Maksudnya ini adalah kaedah konvensional di mana dahulu sekarang ni kita banyak menggunakan kenderaan jenis-jenis ini, tetapi akan datang kita akan banyak menggunakan sama ada tenaga elektrik ataupun tenaga suria. Okey, soalan bab ini tak pernah keluar lagi soalan SPM. Tak pernah. Dia boleh keluar pada bahagian B. So, dalam soalan aplikasi, mungkin dia suruh kamu terangkan bagaimana kendalian enjin. Okey? Sebab tu bila SPM nanti, untuk AK macam cikgu sebut, skop dia terlalu luas. Ini pun boleh jadi keluar. Kalau kamu tak baca, kalau kamu tak ada idea tentang tajuk ini, memang kamu tak boleh nak jawab. Okey. Enjin terbahagi kepada 2 jenis. Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu angkat tangan ke apa, terus cakap tak apa. Sebab bila kamu bercakap, yang cikgu record ni, dia akan dengar suara kamu. Sebab cikgu pakai Google Meet untuk record. Kalau sebelum ni cikgu pakai OBS. Terus sekarang ni cikgu pakai Google Meet, kamu bertanya, dalam Google Meet tu dia akan bunyi sekali yang kamu tanya tu. Okey. Biasakan sebut enjin dengan motor tak sama Biasa kita sebut motosikal tu motor. Okey, motosikal dia menggunakan enjin sebagai penggerak. Tapi kalau sebut motor, kamu mesti ingatkan motor adalah berkaitan dengan motor elektrik. Okey, motor elektrik ada 2. Bagi contoh satu. Motor elektrik ada 2. Apa dia? Kalau ingat. Sebab nanti kita akan ulang bab 3 nanti. Apa dia? Boleh respon kalau nak respon. Boleh respon tak siapa-siapa?
Motor elektrik ada dua. Satu apa? Ataupun semua orang telefon semua diam je. Hybrid Azim tak ada motor hybrid Azim. Apa dia? Lagi. Kau tak nak cakap kau taip. Cikgu nampak. Tapi respon lah. Baru cikgu tahu. Izzat. Biasa bising. Apa Izzat? Motor elektrik ada dua. Satu. Motor apa? Bukan Izzat. Salah. Itu enjin Izzat. Skuter. Apa dah? Skuter. Skuter. Itu contoh penggunaan motor elektrik. Ini jenis motor elektrik. Apa dia? Pandai si Ibrahim. Satu, motor elektrik terbagi kepada dua. Yang pertama, motor AT. Yang kedua, motor AU. Itu je. Kadang-kadang kalau soalan mudah, dia tanya, berikan dua jenis motor elektrik. Soalan mudah. Kalau kamu tahu jawab, kamu jawab. Kalau tak reti, kamu tinggal je lah. Sebab tu saya sebut yang Reza dia boleh buat dalam masa 30 minit. Sebab kalau kamu hafal semua, soalan bahagian A dia pendek-pendek je. Sebab tu kenapa cikgu paksa kamu buat soalan yang cikgu buat kuis tu, itu contoh soalan bahagian A. Kalau kamu ingat, memang boleh jawab. Kalau tak ingat, memang kamu tak boleh jawab. Okey. Contoh motor elektrik ada dua, AT dengan AU. Ini cikgu akan cerita kemudian. Bila habis bab 4, kita akan patah balik bab 3 untuk kita buat luang kaji. Tapi dalam pengangkutan, yang sekarang ni, yang hybrid tu, kita gunakan teknologi yang terkini. Yang terkini bukan hybrid. Yang terkini adalah menggunakan solar ataupun tenaga elektrik. Dia memang langsung tak pakai enjin. Macam hybrid, dalam hybrid, kereta hybrid, masih ada enjin juga dalam dia. Itu beza dia. Okey. Enjin. Pembakaran dalaman terbagi pada dua. Yang pertama, petrol. Kan, contoh macam motosikal kamu pakai petrol, tak ada motosikal pakai enjin diesel. Betul? Biasa enjin diesel siapa pakai? Siapa pakai diesel ni? Biasa kenderaan berat. Elak. Betul. Okey. Kenderaan berat. Okey, kenderaan berat menggunakan diesel dan andai katalah motosikal boleh menggunakan diesel, apa kelebihan pada motosikal kalau pakai diesel? Motosikal boleh pakai diesel. Contohlah, kamu modify motosikal kamu pakai diesel. Apa kelebihan yang kamu akan dapat bila kamu pakai diesel? Gerak lebih laju, Hazin salah. Lori tak ada pick up, tak ada gerak lori kat trafilat tu berdesup lari. Tak ada. Tak pernah nampak lori dekat trafilat tu dia boleh rem. Pam laju. Okey, Putra kata jimat. Jimat apa Putra? Minyak. Kenapa jimat? Memanglah jimat minyak. Kenapa dia jimat? Contoh, kenapa kamu kata dia jimat? Ya? Kebakaran dia lambat. Lambat, betul. Murah tak Azim? Diesel mahal. Okey. Dulu diesel murah. Tapi sekarang ni diesel dengan petrol harga dia bukan sama. Okey, contoh yang paling mudah kita nak tahu kenapa apa beza enjin petrol dengan diesel. Kalau dahulu, kalau zaman cikgu sekolah lah, kita kan biasa buat latihan kebakaran, betul? Latihan kebakaran, dia tak menggunakan petrol sebagai demo dia. Dia menggunakan diesel. Dan kalau kamu lihat, walaupun api tu, okey, letak pada diesel, dia susah nak terbakar. Maksud dia, dari segi penggunaan diesel dengan petrol, diesel, kalau kamu dedah dekat udara pun, okey, dedah kat udara, dia tak cepat, macam apa, tersejat kan? Tak cepat kering. Berbeza dengan petrol. Sebab tu pakai enjin diesel, contoh kamu isi 1 liter diesel, 1 liter petrol, 1 liter diesel mungkin boleh pergi 50 km. Tapi kalau 1 liter petrol mungkin boleh pergi 10 km je. Sebab tu banyak lori menggunakan enjin diesel. Ya. Penggunaan bahan api yang rendah. Ya, penggunaan bahan api yang rendah. Tetapi apa keburukan pula kalau kamu pakai motor, kamu pakai enjin diesel? Apa keburukan pula? Tak lega. Motor pakai diesel. Memang jimat. Kamu memang untung. Mahal. Bukan mahal. Tak lega. Kalau Macam mana bunyi? bukan. Lambat, berat, slow. Okey, maksud dia kalau kamu naik motor pakai diesel, kenderaan kamu perlahan. Sebab tu lori kamu tengok tak ada laju. Permulaan dia lah. Sebab tu dia tak sesuai. Diesel ni sesuai untuk kenderaan berat. Okey, kita sambung yang pertama. Enjin petrol. Okey, enjin petrol dia terbagi pula pada dua.
Okey. Yang pertama 2 lejang. Yang kedua 4 lejang. Dia tak banyak. Kalau kamu bila cikgu buat soalan nanti, insya-Allah kamu akan ingatlah. Sekarang ni kalau cikgu bagi soalan memang confirm tak jawab bab ni. Okey, 2 lejang, 4 lejang. Apa benda 2 lejang cikgu dengan 4 lejang? Maksud dia pergerakan satu kitaran lengkap. Yang 2 lejang ni maksud dia buat 2 kali untuk lengkap satu kitaran. Okey, kalau yang kedua tu dia buat 4 kali untuk melengkapkan satu kitaran. Logik dia yang mana lebih laju? 2 2 lejang. ke 4? 2 lejang lah kan. Maksud dia kalau kita berlari kan, langkah dia kita langkah 4, dia langkah 2. So yang 2 lebihlah laju. Sebab tu kamu tengok motosikal, nak kenal motosikal 2 lejang macam mana? Paling mudah. Bunyi bising. Satu bunyi bising. Bunyi 4 lejang pun bunyi bising juga. Kalau dia modified exhaust. Betul? Okey, katakanlah bunyi bising sekarang ni, kalau kamu orang muda, kamu akan modify exhaust, dua-dua bunyi bising, tak boleh kenal. Apa cangkir dia lain? Asap. 2 lejang dia ada asap. Kenapa ada asap 2 lejang? Pakai minyak tuti. Sebab dia ada pakai minyak tuti. 4 lejang tak ada tuti. Okey. Lagi. Apa lagi? 2 lejang yang kamu nampak. Dekat traffic light, kalau kamu jumpa motor 2 lejang, kamu bawa 4 lejang, kamu bawa Waisuku, yang seorang lagi bawa Yamaha 125 125. 125 kan? Roller. Okey. RZ ke? Confirm kamu kena tinggal. Sebab dia punya daya kilas dia tinggi. Dia memang dia laju. Tetapi kalau kamu nak bawa buah durian, okey, kamu ada dusun, okey, ataupun kamu ada dusun dekat atas bukit, kan? Kalau kamu pakai motor 2 lejang, confirm kamu tak boleh naik. So kamu kena pakai 4 lejang. Sebab 4 lejang kelebihan dia mempunyai, dia boleh membawa beban yang besar, yang berat. 2 lejang tak. Dia maksud dia kalau nak bawa benda berat, 2 lejang tak boleh. Sebab tu kalau orang badan besar, tak payahlah naik motor 2 lejang. Seropa je sebab dia berat nak bawa kamu. Dia kena pakai motor 4 lejang. Okey, itu secara umum 2 lejang dengan 4 lejang. Okey, ni contoh. Kereta tak ada yang pakai 2 lejang. Okey, kereta paling kurang berapa lejang? 4 lejang paling kurang. Okey, so apa yang membezakan enjin? Contohlah katakan pernah dengar kereta 1.3 cc, 1.5, pernah dengar tak? 1.2.0. Nah, Okey, ini benda apa ni? CC. CC ni apa? Dia punya size engine. Okey. Biasanya, okey, katakanlah kalau kenderaan 2000 cc dengan 1.3 cc, lejang tetap sama. Yang membezakan dia apa? Lejang tetap sama. Dia tetap berat 4 kali lejang. Tetap sama. Membezakan dia apa? CC dia. Memang CC. Yalah. Apa? Macam mana kita tak tahu? Okey, ni bila CC ni dia Enjin punya dia. silinder. Faham? Silinder. Kalau kamu perasan, bukan silinder menyukat. Kalau kamu perasan, kalau kamu buka enjin kereta bapak kamu, okay, dekat enjin tu dia mesti ada, katakan ni block enjin kan. Dia mesti ada keluar berapa spark plug? 4. Standard kereta dia ada 4. Kalau kereta kancil dulu, okay, kereta kancil yang 660cc dulu adalah kereta kancil ni, sekarang dah tak ada dah. Kalau ada pun kamu tengok, kereta kancil 660cc, dia hanya ada 3 je spark plug. Maksud dia ada 3 silinder dalam dia. Sebab silinder ni akan menggerakkan kenderaan tu. Kalau lagi banyak silinder, lagi power lah kereta tu. So kalau kereta sisi besar, lejang tetap sama tapi silinder dia makin banyak. Mungkin 6 silinder. Kalau kereta yang contoh macam 3000cc, okay, itu memang 5000cc, silinder dia banyak. Sama juga macam motosikal kan. Kalau kapcai, kamu nampak 1 silinder je. Tapi kamu tengok superbike. Kalau ikut logik dia, superbike dengan kapcai, beza apa? Sama je lah. Tapi superbike, kamu tengok kadang-kadang dalam superbike ada 2 silinder. Ada yang 4 silinder. Tengok pada
cc dia. Sebab tu lagi banyak silinder, so maka kenderaan tersebut lebih laju. Okey. Boleh? Ini contoh kenderaan 2 lejang dengan 4 lejang. Motor ada juga 4 lejang So sekarang ni memang untuk kelestarian, dahulu kerajaan pernah cuba untuk mengharamkan kenderaan 2 lejang. Sebab kenderaan 2 lejang banyak pencemaran berlaku. Contohnya bunyi, pencemaran udara. Sebab tu dia nak haramkan tapi tak berjaya haramkan. So dia masih kekal tapi bilangan kenderaan 2 lejang dah tak banyak dah, berbeza dengan kenderaan 4 lejang. Okey. Kita pergi satu persatu. Apa beza 2 lejang dengan 4 lejang? Yang cikgu sebut tadi kan. Okey, pertama ciri-ciri dia. Okey, benda yang cikgu terangkan ni kan, yang ni semua banyak dalam bahagian A. Ataupun dia boleh jadi keluar bahagian B kalau dia suruh kamu buat analisis. Sebab tu kalau cikgu sebut, kalau kamu nak skor AK, banyak benda yang kamu kena hafal. Kamu tak boleh ngeluh, cikgu banyak, cikgu memang AK memang banyak nak kena hafal. Sebab kita tak tahu soalan mana yang akan keluar. Okay? So, apa ciri-ciri enjin 2 lejang? Macam cikgu sebut, 2 lejang 1 kitaran. 1 kitaran lengkap, dia menggunakan 2 lejang je. Pergerakan dia 2 kali dah cukup 1 kitaran. Tapi 4 lejang, dia menggunakan 4 kali pergerakan baru lengkap 1 kitaran. Nanti cikgu akan terangkan balik apa beza 2 lejang dengan 4 lejang dari segi sudut kitaran. Okay, yang kedua, enjin 2 lejang menggunakan minyak pelincir yang berasingan. Apa maksud berasingan? Yang kamu faham tentang 2 lejang. Okey. Contoh ni blok. Okey, ni ruang silinder. Okey, dalam ni ada piston, kan? Piston. Okey, contoh. Okey. Kalau 4 lejang, okey. Sini perlu minyak tak? Kawasan ni. Perlu minyak enjin tak? Perlu tak rasa-rasanya? Antara silinder omboh ni dengan ruang silinder ni, ruang pembakaran ni, perlu tak minyak enjin? Perlu, betul? Kalau tak ada minyak enjin apa jadi? Tak ada gerak. Okey, kalau kamu nak cuba kan, nanti kan motor kamu buang minyak enjin. Dia boleh jalan. Okey? Tapi biar kamu bawa bantai motor kamu tu jalan jauh, motor kamu akan jam sebab berlakunya geseran di sini, betul? Okey, geseran. Kalau tak ada minyak enjin menyebabkan dia jam. Bila jam, biasanya ini akan bengkok. Aci engkor ni semua akan bengkok dan kamu kena overhaul. Lagi kos dia memang tinggi. Tapi kalau minyak enjin kamu terlalu banyak, apa akan berlaku? Kalau tak percaya nanti, sekarang kamu pergi tuang penuh-penuh minyak enjin kamu dalam motosikal kamu. Confirm minyak enjin bukan berat. Bukan tak boleh jalan. Tak boleh start. Sebab apa tak boleh start? Sebab apa tak boleh start? Minyak lebih sangat. Minyak enjin akan masuk dekat kawasan ni, ruang pembakaran ni. Patutnya ruang pembakaran ni hanya masuk petrol je. Okey, hanya masuk petrol. Tapi bila banyak sangat minyak ni terlepas masuk atas ni, menyebabkan tak boleh start. Kalau tak percaya kan, kamu cuba kan, kamu isi penuh-penuh minyak enjin kamu cuba start. Mula-mula mungkin boleh start sebab minyak tak naik lagi. Tapi lama-lama dia tak boleh start sebab minyak enjin terlalu banyak. Okey, itu 4 lejang. So, 2 lejang, dia kata menggunakan minyak enjin berasingan. Sebab kalau kamu perasan, 2 lejang dengan 4 lejang, mana minyak enjin yang kerap ditukar? Yang perlu kerap ditukar, maintenance dia, penyelenggaraan dia. 2 lejang ke 4 lejang? 2 lejang ke 4 lejang? 2 lejang. Yang perlu kerap ditukar. 2. Bukan 2, 4 lejang. Motor 2 lejang, kamu boleh pakai minyak enjin dia setahun pun boleh pakai. Dia takkan berwarna hitam seperti mana enjin 4 lejang. Kenapa enjin 4 lejang dia warna hitam? Sebab di sini ni, puncanya kat sini ni. Geseran yang tinggi dekat sini ni kan.
menyebabkan minyak tu jadi hitam. So maksud dia pada motor 4 lejang minyak enjin sampai sini. Tapi untuk motor 2 lejang, okey, katakan ni apa omboh. Sini minyak apa pakai ni? Kat sini. Dia pakai minyak enjin ke bukan? Di sini. Nak kurangkan geseran pada omboh dengan ruang silinder tu. Dia pakai minyak apa? Dia tak pakai minyak enjin Minyak enjin tak masuk dalam ruang pembakaran untuk motor 2 lejang. Minyak apa kat situ? Itu yang kita pakai minyak tuti tu. Minyak tuti sebagai pelincir untuk omboh dengan blok enjin tu. Sebab tu bila dia terbakar, bila kamu motor 2 lejang, dia keluar asap. Sebab minyak tuti ni terbakar sekali. Dah jelas tak? Nampak tak? Kenapa dia kata menggunakan minyak enjin yang berasingan? Minyak pelincir minyak enjin pula. Motor 2 lejang, minyak pelincirnya hanya digunakan pada bahagian gear aceh engkol kat bawah je. Dia tak masuk pada silinder. Motor 2 lejang. Pada bahagian silinder, dia menggunakan tuti. Okey. Boleh jelas tak ni? 4 lejang, minyak enjin termasuk juga di ruang pada omboh ni. Ini minyak enjin kena untuk 4 lejang. Sebab tu kenapa motor 4 lejang, setiap 2,000, kamu kena tukar minyak. Kalau tidak nanti kelikatan dia akan berkurangan. So dia tak dapat mengurangkan geseran. Tapi 2 lejang tak perlu. Okey. Boleh? Okey, yang ketiga. Ini semua sama. Mempunyai 1 silinder atau lebih. 1 silinder atau lebih, kuasanya boleh ditambah dengan menambah bilangan silinder. Sama jugalah maksud dia, kalau kita nak tambah power, tambah bilangan silinder, dia akan menambahkan kuasa dia. Kemudian beza dia, kemudian satu lagi, dia punya liang, ini injap. Beza. Nanti cikgu akan tunjuk apa beza liang, apa beza dengan injap. Dan kemudian dia ada injap daun. Ni ciri-ciri dia. Dalam exam kadang-kadang dia suruh kamu buat analisis. Okey, lejang. 2 lejang, kenapa 2 lejang? Kalau kamu lihat, lejang masukan dengan lejang mampatan digabungkan sekali jadi satu. Tapi 4 lejang, masukan dengan mampatan diasingkan. Kemudian lejang kuasa, lejang exhaust digabungkan jadi satu. Tapi 4 lejang diasingkan. Sebab tu ni 4, yang ni 2. Bendanya sama juga. Proses dia sama. Masukan, mampatan, kuasa, exhaust. Cuma 2 lejang digabungkan masukan dengan mampatan sekali dan kuasa dengan exhaust sekali. Okey, kalau 4 lejang diasingkan. Itu tentang lejang. Kemudian kitaran lengkap. Okey, maksud dia aceh engkol tu kat bawah dekat pada sambungan pada silinder tu, pergerakan pusingan lengkap dia sekali. So yang ni 2 kali. Sebab tu dia sebut kenapa 2 lejang dia lebih laju, sebab pergerakan dia sekali untuk satu kitaran. Yang ini 2 kali. Okey, kebaikan 2 lejang 4 lejang. Okey, daya kilas yang tinggi. Apa maksud daya kilas yang tinggi? Daya kilas. Apa maksud daya kilas? Contoh alat elektrik yang mempunyai daya kilas yang tinggi. Apa dia? Peti ais. Peti ais, daya kilas. Oh ni merepek tu. Daya kilas tu apa? Kau tahu apa daya kilas tu apa? Pusingan. Benda yang berputar. Benda yang berputar. Itu daya kilas lah. Apa maksud daya kilas ni? Benda yang berputar. Janganlah bagi peti ais. Memanglah peti ais ada motor. Benda yang berputar. Kipas. Kipas yang mana? Kipas yang mana? Kipas dinding. Kipas dinding. Okey, kamu nampak kipas dinding bila kamu tekan switch, dia terus berpusing kan? Bila dia pusing laju pada permulaan itu, dinamakan daya kilas yang tinggi. Okey. Tapi kalau kipas shielding, okey, permulaan dia perlahan. Bermaksud daya kilas dia rendah. Itu beza dia. Dia kilas tinggi contohnya macam mesin blender, dia laju. Benda yang mula, sebab tu kamu tengok motor 2 lejang, bila dia nak mula bergerak, dia laju. Sebab tu dia katakan daya kilas dia lebih tinggi. Horsepower Tapi tinggi. dia bukan horsepower tinggi.
Masa dia permulaan pergerak mula-mula tu. Pick up. Pick up dia. Bahasa lain kita kata pick up lah. Maksudnya pick up tu gerak dia laju. Tapi motor 4 lejang dia slow sikit. Okey? Tapi untuk 4 lejang kuasa keluaran dia tinggi. Maksud dia kalau kamu nak tarik benda-benda berat ataupun angkat benda-benda berat, motor yang punya daya kilas yang tinggi dia tak sesuai. 2 lejang tak sesuai. Dia kena pakai 4 lejang. Contohlah katakan kamu nak naik bukit. Naik bukit motor 2 lejang memang tinggal kat belakang. Motor 4 lejang steady je naik. Sebab motor 4 lejang kuasa keluarannya lebih tinggi. Okey, kebaikan kos penyelenggaraan rendah. Kenapa rendah? Kenapa rendah? Jarang servis. Sebab jarang kita tukar minyak enjin. Sebab tu dia rendah. Okey, kebaikan untuk 4 lejang kebiasaannya digunakan pada kenderaan besar. Sebab kenderaan besar dia perlu beban dia besar. Sebab tu tak pernah kita jumpa lagi kereta 2 lejang. Lori 2 lejang memang tak ada. Okey, kemudian reka bentuk enjin lebih ringkas. Pernah buka blok enjin tak untuk 4 lejang dengan 2 lejang? Kalau 2 lejang, okey, contohnya ni blok tidak ada 2 bahagian. Okey, contoh ni skru, cuba juga pernah buka. Okey, ni ruang silinder. Okey, ni ada ni piston. Okey, dia ada lekup jenis sikit lah. So, kalau kamu nak buka 4 enjin 2 lejang senang. Buka 2 skru ni kamu cabut atas ni. Itu 2 lejang. Tapi kalau 4 lejang apa dia complicated sebab dia ada injap. Injap tu kalau setting tak betul memang motor kamu memang tak boleh start. Sebab tu jadi payah. Sebab tu dia kata reka bentuk enjin yang lebih ringkas. Ya. Kemudian pembakaran yang lebih sempurna. Sebab tu kamu tengok motor 4 lejang tak ada keluar asap pun. Tetapi motor 2 lejang ada asap. Sebab tu kebaikan pada enjin 4 lejang. Okey, keburukan dia, kuasa keluaran dia rendah. Maksud rendah ni, dia tak boleh bawa beban yang besar. Beban besar tak boleh. Okey, pembakaran api yang tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Sebab dia keluar banyak asap. Sebab tu kamu tengok kalau kamu bakar sampah yang tak terbakar sepenuhnya, dia akan banyak asap. Okey, kemudian enjin cepat mengalami panas lampau. Kebiasaannya motor 2 lejang, kalau sekarang ni lah, sekarang motor 4 lejang ada coolant kan. Dia cepat panas, cepat pergerakan silinder dia amat laju. Sebab tu dia cepat panas. Kalau 4 lejang, kos penyeraan tinggi sebab kena tukar minyak enjin. Okey, reka bentuk yang rumit. Kalau kamu buka, nak pasang balik, jenuh kalau kita tak pandai. Okey, keluaran daya kilas rendah, maksud dia pick up dia perlahan. Tak laju macam motor 2 lejang. Okey, contoh motosikal. Tapi motosikal pun, kebanyakan motosikal sekarang semua 4 lejang. Kita tak pakai 2 lejang. Kalau ada pun tak banyak. Mesin rumput. Sebab ini semua benda-benda yang memerlukan daya kilas yang tinggi. Sebab tu, dia letak pada mesin rumput, letak pada gergaji, letak pada motosikal. Okay, 4 lejang, kereta, van, lori. Semua kenderaan berat. Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh? Cikgu teruskan? Boleh. Okey, kalau tak boleh pun kena boleh juga. Okey, 2 lejang. Okey, enjin 2 lejang dihidupkan apabila berlakunya pembakaran campuran udara dan bahan api. Ini semua enjin kena campur 2 benda ni. Mesti ada udara, mesti ada bahan api, baru boleh berlakunya pembakaran. Sebab tu api tak boleh hidup tanpa udara. Kalau kami ingat masa kamu sekolah rendah kot, kamu buat eksperimen pasang lilin, kemudian tutup dengan cawan, dengan gelas. Selama kelamaan, lilin itu akan terpadam. Sebab pembakaran dia memerlukan udara untuk terbakar. Okey, ini 2 lejang. Okey, nampak macam simple. Boleh keluar bahagian A, dia suruh kamu labelkan. Sebab tu, bila kamu kerap tengok soalan, insya-Allah kamu boleh jawab. Okey?
Yang pertama, palang pencucuh. Ni semua tahulah. Ataupun bahasa kasar kita panggil apa? Spark plug. Okey, titik A ni apa? Titik A ni adalah titik takat atas. Apa maksud titik takat atas ni? Maksud dia omboh ini maksimum boleh sampai had ni je. Okey, dia tak boleh lebih. Itu maksud dia titik takat atas. Okey, kemudian kita ada titik takat yang B ini adalah bawah. Okey. Kemudian ni yang beza tadi dengan 4 lejang. Untuk 2 lejang dia ada injap daun. Kamu rasa apa fungsi ni? Apa fungsi injap daun ni? Kamu rasa? Kamu rasalah kalau tengok gambar apa fungsi injap daun ni kat situ. Rasa-rasanya apa fungsi dia? Entah cikgu. Macam bagi percikan cikgu. Bukan percikan. Dia nak tutup lubang ni. Sebab nanti bila ni turun, dia akan tolak benda ni. So benda ni akan tutup. Sebab nanti juga terangkan kendalian macam mana tau. Sebab bila ada satu masa liang masukan kena buka. Ada masa liang masukan kena tutup. Ada masa liang exhaust kena buka, ada masa liang exhaust kena tutup. Sebab tu kamu nampak ada benda ni. Okay, omboh. Ini yang kita panggil kat ni, keliling ni. Biasa ni tak label. Ni kita panggil apa? Kalau motor biasa kita panggil piston ring. Pernah dengar? Piston ring. Pernah dengar? Pernah. Maksud dia omboh ni, dia tak bersentuh langsung dengan ni tau. Dia tak sentuh dengan pada ruang pembakaran ni. Pada blok silinder ni, dia tak sentuh. Tapi yang sentuh apa? Sebab apa? Bila kamu dekat sini, udara akan dimampatkan. So, kalau ada lubang keluar kat sini, macam mana nak mampat? Kalau kamu buat omboh, memang muat-muat pada blok ni, macam mana omboh tu nak gerak? Betul? Faham tak maksud cikgu? Kalau omboh tu kamu buat ngam-ngam, dia ketat, macam nak gerak? Tapi kalau kamu buat longgar, udara akan keluar. So, apa benda yang mengelakkan udara ni keluar adalah piston ring ni. Piston ring dia akan bersentuh dengan pada silinder ni. So, piston ring ni nipis je, halus. So, yang bergeser sikit. Kalau dia buatkan omboh ni yang tutup lubang ni, maka geseran akan besar, enjin kamu lagi cepat panas. Sebab tu, tapi di sini tak ada label. Dia tak label enjin piston ring. Okay. Kalau motor kamu berbunyi bila kamu start kan. Biasa 2 lejang lah. Maksud dia piston ring kamu dah longgar lah tu. Itu piston ring. Tapi dalam soalan tak adalah dia tulis piston ring. Omboh, okay, liang pindah. Liang pindah ni untuk mengalihkan udara dengan apa dia petrol lah dan juga minyak tuti. Kemudian acik engkol. Okay, acik engkol ni sambung pada apa? Dia akan sambung pada gear untuk menggerakkan kenderaan kamu. Okay, ni bongkah, liang, exhaust. Okay, ni aja benda dia ada. So, benda ni nampak macam simple. Dalam exam, dia boleh keluar. Kebiasaannya mungkin bahagian A. Bahagian B, biasa dia akan minta kamu terangkan kendalian. Okay. Hari ni cikgu akan stop dekat 2 lejang je. 4 lejang kita bisa buat besok. Ada soalan tak? Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okay. Alright, Boleh. kita sambung. Macam mana dia berkendali? Dia tak banyak tapi kena hafal. Cikgu banyak cikgu. Ya, cikgu tahu banyak tapi ya. Banyak. Tapi tu cakap macam Izzat kan. Kadang-kadang kita dapat yang terbaik, kita kena berkorban banyak benda tau. Memang kita tak ada orang cakap dapat sesuatu benda tu dengan mudah tau. Lagi banyak pengorbanan yang kamu buat, okay, insya-Allah Tuhan akan bagi hasil lebih baik daripada kamu. Tapi kalau merasa cikgu susah cikgu tak boleh. Sebab dia pusing-pusing balik apa yang kamu usaha kamu akan dapat. Cikgu tahu banyak. Tapi apa keedah kita nak buatkan jadi mudah? Itu je. Sebab tu kamu tengok pelajar yang cemerlang. Kalau tengok apa beza pelajar pandai dengan kita? Bezanya apa? Mungkin satu usaha. Ataupun mungkin keedah kita belajar. Betul tak?
Kita main baca je, main langgar semua. Cikgu dah baca semua cikgu tapi tak ingat. Betul? Tapi kalau budak yang pandai, sebab tu kamu tanya budak-budak yang otak grade A yang tanya, kamu ingat macam mana? Dia ada kaedah dia. Mungkin satu nota ringkas dia lengkap. Okey. Ataupun dia adalah kaedah dia. Sebab tu cakap cikgu nak bantu kamu, salah satu kaedah yang cikgu bantu kamu dengan soalan kuis yang cikgu bagi tu. Yang memudahkan kamu, tak payah tengok buku teks, kamu jawab tu insyaAllah kamu akan ingat bahagian A. Bahagian B memang susah sikit lah. Betul? Sebab tu kalau macam si Hazrin, tak lepas-lepas. Mana nak lepas? Buku tak nak tengok, nak jawab. Memang tak lepas. Betul tak Hazrin? Kalau Hazrin ada lagi lah. Memang tak lepas. Mukmin, soalan nombor 11. Udah, game over, habis. Satu betul daripada 11. Maksud dia memang kosong langsung. Sebab tu kenapa benda tu cikgu cuba bantu kamu. Okey. Cikgu cuba habiskan ini untuk lejang, untuk 2 lejang. Okey. 2 lejang yang pertama. Ni lejang pertama. Gabungan masukan dengan mampatan. Okey, kalau dulu zaman KH, bukan KH. Zaman PMR, budak PMR belajar benda ni. Dalam RBT kan belajar? Tak ada kan? Kamu RBT kan? Kamu RBT KH? Ada ego ni. Ada? LPT. Mungkin ulang balik lah kan? Okey. Contoh Yang pertama. Kenapa motosikal ada 2 kaedah nak gerakkan ni kan? Pertama, kamu kena pakai starter. Apa tujuan pakai starter dengan kick starter tu? Apa tujuan kamu tendang pakai yang tempat start tu ataupun kamu pakai starter? Tujuan ni untuk apa? Kickstarter Apa tu tujuan? nak bagi percikan api. Kalau orang tua itu. Bukan. Macam mana? Orang tu? Kickstarter bagi penat. percikan api. Bukan percikan api, belum lagi. Kalau- Percikan api terlambat lagi. Kalau orang tu tak ada kaki. Tak ada kaki. Pakai start. Ya. Tak kisah tak ada kaki ke ada kaki. Dia pakai starter. Betul? Kenapa? Apa tujuan tekan starter tu dengan kickstart tu? Apa tujuan dia? Yang sama je. Ya, cikgu tahu apa tujuan je, Zat. Tujuannya apa? Oh. Ada? Hidup Kenji. Nak start Dia Kenji. nak menggerakkan aci engkol. Dia nak gerakkan benda ni tau. Omboh. Dia nak gerakkan ini. Dia nak gerakkan ni. Apa cara nak gerakkan ini? Sama ada kamu gunakan starter ataupun kick starter. Kalau dua-duanya tak ada, kalau motor yang ada gear, macam cikgu ni motor, skuter tak boleh. Kamu tolak masuk gear. Sebab dia nak menggerakkan omboh ni. Sebab kalau omboh ni tak bergerak, macam mana je kamu nak hidup? So dia kena gerakkan ini. Okey. Sebab tu dia kata yang pertama, aci engkol berputar apabila pemijak aci engkol ditendang atau tali sawat ditarik. Okey, ni kalau skuter. Okey. Kalau aci engkol sama ada dia pakai kickstarter tu ataupun pakai bateri, tujuan dia nak menggerakkan benda ni. Supaya katakanlah supaya pertama lepas kamu start, tengok yang kedua, omboh bergerak dari TTB. Daripada titik ni, omboh ni akan bergerak ke atas. Okey. Pada ketika ini, liang masukan terbuka. Pak. Ni terbuka. Terbuka. Betul ditulis, liang terbuka. Manakala liang exhaust dan liang pindah akan tertutup. Ini liang exhaust. Okey. Ini liang pindah. Dua-dua ni akan ditutup. Okey. Tujuan liang masukan dibuka adalah untuk memasukkan udara dan bahan api. Okey, itu tujuan nak bagi buka. Sebab bila omboh ni naik ke atas, udara dan bahan api akan masuk kawasan ni. Okey, boleh faham? Macam motor kapcai tak ada pump untuk pump minyak. Faham tak Zio? Motor kapcai, dia tak ada satu pump. Kalau macam kereta, katakan ni tangki kan. Okay, ni tangki. Ada pump kena sedut daripada tangki dan pump minyak masuk. Tapi untuk dua lejang, motor kenderaan kecil, motor kapcai tak ada. So macam mana minyak tu nak masuk kalau tak ada? Macam mana minyak tu boleh masuk? Soalan cikgu. Cikgu ni banyak tanya lah. Pening kami nak jawab. Kenapa lah?
Macam mana minyak boleh masuk? Kalau kereta tak apa, kita ada pump, tolak minyak tu masuk dalam. Tapi motor dia tak ada pump. Motor skuter cikgu ada. Tengok jenis motor lah. Okay? Tapi kebanyakan motor memang tak ada pump. Tapi minyak boleh masuk. Apa cara dia masuk? Dalam sains kamu belajar. Cikgu Latifah kan? Betul? Ke cikgu siapa? Cikgu Latifah ajar kan, men? Tak dapat A, sains saja je nak korang. Sains memang confirm dia dapat A. Jangan cakap banyak. B tak diistilah sains. Okay? Kamu nak strong sebab tahun lepas kan, ramai pelajar dapat masuk universiti tau. Dapat masuk UiTM ambil engineering. Yang terbaru cikgu jumpa si Syukri. Syukri Azamuddin. Syukri apa? Okay, Alto Yang budak band tu. Dia dapat UiTM dekat mana ke? Ambil bahagian civil engineering. Cikgu ingat, kamu layak setakat masuk poli je dia rasa. Tapi rupanya, kalau result kamu bagus, memang boleh lepas. Si Amirul pergi ambil undang-undang rasanya. So maksud dia, kalau kamu dapat result yang bagus, boleh pergi mana-mana. Bukan kata lah cikgu, kami tak ada fizik cikgu. Siapa ya? Si anak Zahirin, PPD tu. Si Fakrul. Dapat matrik bahagian account. Result tak cantik mana pun, tapi dapat matrik. Cuma dia tak pergi. Dia kata dia tak minat account. Dia ambil engineering dekat poli mana ke? Dia ambil mechanical. So maksud dia, kalau kamu nak masuk politeknik, yang paling tu juga, tu ayat cikgu kasar. Tempat belajar paling bodoh untuk kamu adalah politeknik. Sebab nak masuknya mudah, kamu jaga maths dengan sains. Kamu dapat A, memang lepaslah kamu masuk. Sebab politeknik pun ada degree dia sendiri. Tak ada masalah. Okay, kamu jangan rasa cikgu, kami rasa bodoh masuk poli cikgu. Budak ni masuk UiTM. UiTM ada U dia, poli pun ada U dia. Maksudnya kamu ambil diploma dekat poli, kamu boleh sambung degree dekat poli. Gaji degree poli ke universiti ke dia sama. Dia tak ada beza gaji universiti tinggi, gaji poli rendah. Tak ada. Gaji degree, gaji sama-sama dulu ni. Sebab tu, yang pentingnya kamu kena belajar. Okay, nak dapat A, batch COVID, cikgu rasa memang senang. Sebab tu siapa yang jenis nak belajar, kamu nak skor A memang senang. Sebab budak lain banyak yang tak nak belajar. Kamu tengok kelas kamu cukup. Kalau kelas kamu mungkin masih okey 50% nak belajar. Kamu tengok kelas 5 PE. Budak-budak sukan tu. Hancur semua. Kamu tengok kelas 5 PP. Lagi teruk. Kalau cikgu sembang dengan budak, cikgu ngajar 5 PP. Yang datang 2 orang, 3 orang kelas. Yang lain hilang. Kamu okey tak 50%? Kamu bayangkan yang kamu, kalau kamu belajar, yang tak belajar tu, takkan semua fail. Takkanlah menteri nak sebut 50% pelajar gagal. Mampus menteri tu nak jawab. So dia akan turunkan graf serendah-rendahnya. So dia bagi advantage pada siapa yang nak belajar. Dia senang dapat A. Sebab tu patutnya kamu kena gunakan kesempatan yang ada ni, yang orang lain banyak tak nak belajar, kamu belajar. Faham tak cikgu? Ni Izzat memang boleh dapat 5A dalam tangan. Cikgu tengok budak tahun lepas kan, kelas sains. Sabar. Memang 5A dalam tangan. Okay, bukan 50A, 5A. Maksud dia BM sejarah, English, pendidikan Islam dengan apa satu lagi? Matematik Bukan matematik ke? Bukan matematik. Sains. Boleh dapat 6, bukan 5. 6A. Macam Irfan Daniel. Cikgu sendiri tak percaya dia macam dapat 6A. Dalam kelas merapu. Tapi dapat 6A. Maksud dia memang boleh kalau kamu belajar lah. Okay. Sama balik. Okay. Kenapa masuk tadi? Macam mana udara boleh masuk? Macam mana boleh minyak boleh masuk? Tanpa pump. Dia menggunakan kaedah apa? Kalau belajar dalam sains, iaitu tekanan. Okey, bila omboh ni dia bergerak ke atas, masa dia bergerak ke atas, di dalam ini akan berlakunya tekanan yang rendah. So bila tekanan rendah, minyak tekanan tinggi, so minyak boleh masuk. Okey. Boleh? Right. Okey, kemudian yang keempat, lepas udara masuk, okay, campuran udara dan api dimampatkan semasa omboh menghampiri TTA. Maksud dia dalam masa yang sama, masa dia bergerak tu, okay, masa dia nak naik ke atas tu, udara ni dah terperangkap dalam ni dah sebenarnya. Okay, bila dia pusing nanti, udara dah naik. Maksud dia udara dekat sini dengan bahan api akan
terperangkap sini dan akan dimampatkan. So dia sebab dia bergerak dengan laju tu. Pergerakan dia udara masuk, benda ni pusing naik atas, udara ni terperangkap ke atas ni. So ni dimampatkan. Itu kata lejang mampatan. Ini udara masuk, dalam ni mampatan. Menghasilkan tekanan yang tinggi. Itu proses yang pertama, lejang yang pertama. Boleh faham? Udara masuk, so bila kamu start acik engkol, bila gerak dia mula pusing dia, minyak masuk, dia bergerak dan udara dengan bahan api akan tertangkap sini akan dimampatkan. Itu je. Untuk lejang yang pertama. Sebab tu dia panggil lejang masukan dengan lejang mampatan. Okey. Yang kedua, lejang kuasa dengan lejang exhaust. Okey. Apabila omboh dah sampai atas tadi, kan? Omboh kat sini tadi kan? Udara dah terperangkap kat sini, maka berlakulah baru keluar percikan api. Okey. Bila percikan api terkena kepada bahan api yang dimampatkan, maka akan berlaku letupan ataupun bahan api akan terbakar. So dia akan tolak balik omboh ke bawah. Dia tolak sebabkan pembakaran berlaku, letupan berlaku, dia akan tolak balik. So bila tolak, omboh akan bergerak daripada titik A ke titik B. Okey. So pada masa tu liang masukan ni tutup, Mak. Liang exhaust terbuka. So hasil pembakaran akan keluar ikut sini. Dia akan keluar. Okey. Lepas tu dia ulang balik. Itulah berterusan sistem lejang. Ini lejang kuasa dengan lejang exhaust. Kadang-kadang soalan tanya, nyatakan keadaan liang masukan dengan liang exhaust pada waktu lejang kuasa dan exhaust. Itu soalan simple je. Maksud dia exhaust dengan kuasa, liang masukan tutup, liang exhaust terbuka sebab nak lepaskan udara. Kalau liang masukan dengan mampatan, dia akan buka. Liang exhaust pula tutup sebab dia nak masukkan udara dengan bahan api. Ini lejang kuasa dan exhaust untuk enjin 2 lejang. Ada soalan? Ada soalan? Cikgu, Ya. kalau contoh kan, kita dah start enjin kan, lepas tu selalu kan ada ke rem-rem kan. Ada kaitan ke dengan Apa? enjin ni punya air tu? Rem. Yalah, bila kamu rem, throttle tu, dia sangkut paut dekat mana? Throttle tu sangkut paut dekat ruang udara dan bahan api yang dimasukkan. Lagi banyak bahan api kamu masuk, lagi banyak udara kamu masuk, maka kalau berlakunya letupan dia lagi kuat. Sebab tu bunyi lagi bising. Tapi motor Boleh kamu tak rosak. gerak sebab apa? Apa dia? Tak ada. Kita yang duk jaga-jaga. Okay, Ilham. Kita yang duk tapi motor tu memang tak lasak. Melainkan kalau minyak tuti kamu tak ada tu masalah lah. Tapi kalau kamu rem, tak ada masalah dia. Okay. Okey. Okay, okay, kalau Boleh. dah cikgu stop untuk apa hari ni. Okay, kita sambung esok. Cikgu akan masuk kepada Bab baru. bukan bab baru bang. Oh, Lejang okay. apa 4 lejang. Alright.